Okay, hi, Assalamualaikum and good morning to all students 3A4, 3A5 and 3A6. Okay, untuk Google Meet ni sekejap sahaja sebab cikgu just akan discuss apa yang awak dah buat untuk dalam first period tadi. Okay, alright. Apa yang awak buat tadi untuk learning standard this one yang cikgu dah bagi modul dekat awak. Okay. Okay, sebelum tu yang baru masuk pastikan awak pinkan cikgu supaya awak boleh tak terlepas apa yang cikgu bagi. Okay, apa yang cikgu sharekan sebab cikgu gunakan virtual camera, cikgu tak guna share screen. Okay, kalau share screen awak memang akan sentiasa nampak cikgu saja. Okay, kalau virtual camera ni maksudnya nanti kalau kata ada kawan, ada orang yang respon dengan cikgu gunakan voice, okay, mungkin awak akan nampak kawan awak lah. Awak terlepas apa yang cikgu tunjuk ni. Okay. Alright. So, kita akan discuss. Cikgu tengok tadi. Okay, cikgu akan tengok semula. Nak tunjuk dekat awak. Okay. Kalau kelas 3A4, baru ada 7 orang yang hantar latihan. Semua ada berapa orang? Tak 3A4? Okey, 3A4 ada, saya cikgu tengok balik untuk 3A4. 3A4 sepatutnya 27 orang, lagi 20 orang tak hantar. Okey. Kemudian 3A5 9 orang yang dah hantar daripada 27. Okey, dan 3A6. 3A6 ni sentiasa bila cikgu bagi latihan tu dia banyak, dia punya apa orang kata pelibatan tu baguslah. Okey, 3A6 tahniah. Okey, walaupun macam apa ni, ada 13 sahaja yang hantar. Okey, tapi dia lebihlah daripada kelas lain tu kan. Right. Okey. Okey, tak apa. Nanti selepas ni awak boleh hantar lagi lah. Yang penting pastikan hantarlah. Okey, pastikan hantar supaya nanti cikgu ada record untuk awak punya PBD. Okey. Alright. Sini Windy dah hantar. Okey, Tanishta, Lim Yikai. Okey, kalau cikgu tengok pada apa yang awak buat ni, maksudnya awak boleh jawab dengan baik lah. Okey, alright. So, cikgu akan tunjukkan. Okey, just untuk discuss. Alright. Ni PL4 Okey, awak hantar ni secara apa ni untuk penilaian awak is PL4 ataupun TP4. Okay, apply appropriate knowledge and skills of angles and tangents to circle in context of simple routine. Ni awak apply apa yang awak dah belajar tentang apa ni, angle at circumference and angle at central of central angles of circle. Subtend by arc. Okay, apply balik apa yang dah belajar, ada 5 properties tu. Alright. So in this question number 1, cikgu bagi 2 soalan sahaja hari ini. Okay, the diagram on the right shows a circle with center O. Okay, dia punya center pada O. Kejap keluarkan mouse. Okay. So ini dia punya center O. Okay. OSU. Bila baca pastikan mata awak tu tengok pada diagram. Tengok mana OSU. OSU and PST. PST are straight lines. Okay. And then given that the diameter. Diameter is 16 cm. Okay. Diameter tu yang mana? Yang this one lah. RP diameter. Kenapa RP diameter? Because it's connect 2 point on circumference and pass through the center. Okay, nak tahu yang mana sama ada itu diameter ataupun tidak, dia pasti kena lalu pada center. Okay, connect line that connect 2 point on circumference that pass through center. Okay. Alright, so bila dia dah bagi diameter kat situ, automatically you know that the this one, the radius. Okay, the radius berapa? Kalau dia dah bagi diameter 16, radius berapa? OP berapa? 8. Yes, 8. 8 cm. So this one 8 cm. Okay, ni samalah, ini semua radius ni sama. Okay, 8 cm. Alright.
And then apa lagi information yang dia bagi? Angle ROS, angle ROS 70 degrees. Okay, ROS 70 degrees. Angle QRP, QRP 40 degrees. Okay, and then ST equals to TU. Ni dah bagi. ST equals to TU. Okay, cikgu padamkan dulu. Cikgu padamkan apa yang cikgu dah highlight tadi. Okay, just untuk awak nampak lah. Untuk awak nampak based on information in the question given. Alright. Calculate value of theta. Okay, macam mana nak dapatkan value of theta? Anyone? Boleh? Cakap dekat mana, macam mana nak dapatkan value of theta? Angle SOP. Angle SOP first. Okay, siapa jawab tadi? Hakim. Hakim, alright. Macam mana angle SOP berapa, Hakim? 180 degree minus 70 degree. Okay. Okay, so berapa? 110. 110 degrees. Okay, bila dah dapat 110 degrees, buat apa? Bila dah dapat 110 degree, apa yang awak buat? Angle SOP pula. Angle SOP. Yang ni angle SOP. OSP. Sila. OSP. Okay, this angle. Okay, dia sama because radius kan, kaki dia sama tu kan. Radius length dia sama. So, this one is isosceles triangle. Okay, bila isosceles triangle, you can find the angle here. Berapa? 110. 180 minus 110 divide by 2. So, dapat berapa angle kat situ? 35. 35. Okay, 35. Okay. Alright. And then this one, angle dia opposite angle. Bila opposite angle, samalah value dia. This one is 35 degrees. Okay. Bila yang ni pun dah sama. Okay. Yang ni pun 35. So, bolehlah cari theta untuk A. Theta equals to, okay. Actually boleh je terus ambil 110. Tak tunjukkan calculation pun tak apa. Because yang ni soalan ni kalau dalam periksa, satu markah saja untuk cari value theta ni. Okay, because dia ada cara, banyak cara. Okay, then awak boleh based on diagram dan dapat jawapan. Alright. Okay, and then B. Calculate the length of PQ. PQ, mana PQ? PQ, test. Okay. Alright. Okay. Calculate the length of PQ. Nak cari PQ. Macam mana? Macam mana nak cari PQ? Ada siapa-siapa boleh tahu, bagi tahu? Okay, PQ. Length of PQ. 10.3. Macam mana nak cari PQ? Dia dah bagi panjang PR, lepas tu guna lepas tu guna sin 40, lepas tu okay, alright, very good. Siapa jawab tadi? Nawal okay. Alright. Okay, so kat sini actually you have a triangle. Right angle triangle. Kenapa right angle triangle this one? PQR. Kenapa cikgu kata this one is right angle triangle? Anyone? Kerana PR itu diameter cikgu. Yeah, very good, Priya. Okay, because bila PR diameter, therefore angle here, angle Q is 90 degrees. Okay, alright. So, bila right angle triangle, you can use this concept from the trigonometric ratios. Okay, yang awak dah belajar trigonometric ratios. Okay, cikgu akan keluarkan diagram tu. Okay, supaya nampak. Cikgu akan keluarkan diagram. Okay, this one. Macam ni lah lebih kurang PQR. Angle R is 40 degrees. RP given the diameter is 16 centimeter. You want to find PQ. Let's say this one X. Okay, this one 90 degree.
Alright. Okay, so you apply what you have learned in trigonometric ratios. Okay, kenapa guna sin? Tadi siapa sebut tadi guna sin dah? Okay, kenapa guna sin? Why? Cikgu nak orang lain pula jawab. Kavinesh Kerana kata, cos yang boleh guna cikgu. apa dia? Cos. Cos. Okay, Kavin itu cikgu pun tengok dekat chat. Kavinesh jawab cos. Okay, Pravin, kenapa awak kata kena guna cos? Kerana angle itu 40 dan ada RP dan RP. QP. Apa dia RP and kita QP tu nak- apa? RP and QP tu apa? The name. Line cikgu. Ha? Line. Yalah, ya, cikgu tahu line. Okay. Kan awak nak apply trigonometric ratios, you have to know the type of side. Sama ada dia hypotenuse ataupun dia adjacent ataupun opposite. Okay. Cikgu tak kata yang Kavinesh, Pravin jawab betul, cikgu tak kata Nawar cakap betul, kita masih lagi dalam discussion. Okay, right. So sekarang kita identify. Kita identify the type of side. Okay, RP tu apa? Kalau type of side dia ada adjacent, hypotenuse. Yes, this one is hypotenuse. Okay, RP is hypotenuse because it is opposite to 90 degrees here. Ataupun dia is the longer side of this triangle. Okay, and then QP, apa dia QP? Based on this angle. Opposite. Adjacent. Opposite. This one is opposite to angle 40 degrees. It is opposite. Okay, so sama ada. Okay. Adakah awak perlu guna sin ataupun awak guna cos? Yang mana satu betul? Sekarang ni cikgu dah tulis. Okay, sin. Kena guna sin sebab okay, formula dia adalah SOHCAHTOA. Okay. So yang kita ada kat sini opposite and hypotenuse. So kita mesti guna sin. Sin 40 degrees. Sin 40 degrees is equals to opposite is QP. Okay. QP. Okay, QP ataupun PQ lah. Okay, PQ. Sebab soalan dia bagi PQ. Okay, PQ over hypotenuse is 16. Okay, so nak dapatkan PQ. PQ, macam mana nak dapatkan PQ? Cross multiply. 16 sin 40 degrees. Okay, and then this question asks you to give correct to 3 significant figures. Okay, saya cikgu keluarkan calculator dulu. Okay, mana calculator? Sekejap Okay. Tak keluar calculator? Sekejap Dia tak keluar. Sekejap. Okay, dah ada nampak calculator? Dah nampak calculator? Ada Nampak cikgu. Okay. Okay, baik. Thank you. Very good. Okay. So, kat sini tekan saja calculator 16 sin 40. 16 sin 40 equal. So, awak akan dapat value yang panjang macam ni. Okay. And this question asks you to give correct to 3 significant figures. So, bukan 3 decimal places but 3 significant figures. Berapa answer dia? Kalau based on value yang awak dapat based on calculator? Kalau 3 significant figures? 10.3. 10.3 centimeter. Okay, this one is the answer for question number 1. Okay, make sure you know how to use 0.3 saja. Rohini silap tulis kot. Okay, Bin Master ni siapa? Bin Master ni macam pernah dengar nama Bin ni. Siapa dia? Cuba bersuara. Mr. Bean cikgu. Yalah, Mr. Bean. Siapa Mr. Bean ni? Kelas mana? Saya. Yalah, saya. Saya siapa? Tumbuk sekali Siapa dia saya tu Bean Master? John. Betul. Cikgu rasa John. Tak terkeluar nama John. Memang cikgu berayangkan John, Mr. Bean tu.
Memang nampak gaya macam Mr. Bean. Okay. Alright. The diagram shows a circle with center O. Okay, untuk question number 2. Apa ni? Given that TS, okay, tengok pada TS, okay, TS parallel to PO, parallel. Okay, yang ni dah belajar konsep dia masa form 1. Okay, alright. Parallel to PO and angle TSP. Angle TSP. Salah, cikgu salah tulis tu Jawapan yang apa kalau dalam tengok dalam textbook berapa? Angle TSP. Cikgu salah tulis tu. Awak buat ambil 40 ke ambil 44? 44. 44 cikgu. Cikgu tak perasan cikgu salah tulis tu. Page berapa atas dalam textbook? 143. 44. Okay, very good. Okay. So yang ni 44 sorry betulkan dalam soalan tu. 44 degrees. Calculate value x plus y. Okay, bila dah ada parallel line, okay, so awak kena apply apa yang awak dah belajar semasa form 1. Okay, so nak cari value x. Okay, lepas tu nak kena cari value y and then nak kena tambah. Alright, so macam mana? How you solve this question? Anyone? Ambil angle Z cikgu. Ambil angle Z. Mana angle Z? Yang 44 tu. Okey, cikgu faham maksud awak angle Z tu. Okey, awak ada transversal lah kat sini. Okey, cikgu lukis. Okey, ni parallel. Bila parallel ada transversal, okey, angle Z maksudnya alternate angle. Okay, the alternate angle. Okay, kalau this one is 44, dia punya alternate angle dia tu pun 44 degrees. So here is 44 degrees. Okay, lepas tu. Okay, thank you tadi Afika. Okay, lagi? Lepas dah dapat 44 kat sini, apa yang awak buat? Okay, yang ni transversal lah. This one is transversal. That's why itu adalah apa nama? Itu ialah dia punya angle tu value dia sama lah. Okay. Kemudian apa yang awak buat? Teacher, is it an isosceles triangle lah? Yes, betul Rohinish. This one is isosceles triangle because it is a radius. Okay. PO radius. Okay. Lepas tu yang O ke satu titik lagi tu pun radius. Okay. So this one also 44 degrees. Isosceles triangle. And then you can find the angle here. What is value for angle yang cikgu tunjukkan ni dekat center tu? 92. Macam mana dapat 92? 180 minus 44 minus 40. Ya, 180 you minus dengan 2 kali lah, 2 kali 44. Okay, so 92 degrees. Here is 92 degrees. Okay, so X berapa? X is 180. Lepas tu minus dengan 92. Ya, berapa? 88. Okay, 88 degrees. Okay, belum lagi final answer. Okay, 88. And then, okay, so dah dapat X. X is 88. Berapa value Y? Berapa value Y? 88 times 1/2. Kenapa? Kenapa? Sebab 88 tu center. Ya, Najwa. Okay, kalau kata 88 tu center, kenapa kena darab dengan 1/2? Sebab Y tu 1/2 daripada 88. Yes, okay. This one, angle at center. X is angle at center. And then, okay, Y ini adalah angle at circumference. Okay, dia punya relationship dia angle at center twice angle at circumference kalau dia subtended by the same arc. Okay, itu konsep yang awak kena tahu, the properties yang kena tahu lah. Okay, that's why you multiply by 1/2 ataupun boleh kata divide by 2. Okay, so Y is equals to 44 degrees. Okay, and then you can find what is X plus Y. Berapa value X plus Y? 88 plus dengan 44. Okay, berapa?
88 plus 44. You get this answer 132 degrees? Yes. Yes, mudah sahaja. Okay, mudah sahaja. Yang penting, okay, kena tahu yang 5 properties yang cikgu dah go through dalam modul yang cikgu dah bagi kat awak. Okay, awak kena tahu the properties tu. Angle at center and angle at circumference subtended by arc. Okay, ada dia punya properties dia. Kemudian bila soalan ni dia tak semestinya tanya tentang circle sahaja, dia boleh juga relate dengan tajuk yang lain. Contoh this one tadi yang kita tengok tadi, question number 1 dia relate dengan trigonometric ratios. Okay, so kena tahu juga tentang trigonometric ratios. Okay, so itu sahajalah yang kita akan discuss hari ini. Okay, next class kita akan masuk subtopik yang seterusnya iaitu 6.2. Cuba tengok textbook 6.2 ada apa? Cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral. Okay, so go through dulu cyclic quadrilateral ni cikgu 6.2 cikgu akan ambil satu kelas sahajalah, maksudnya satu hari sahaja untuk selesaikan 6.2. Sebab dia senang saja, senang sangat. Cikgu kata senang kan. Okay, alright, awak baca. Okay, dan nanti cikgu akan juga bagi video lah untuk penerangan tentang cyclic quadrilateral. Okay, next class is bila? On Thursday. Kan? 3 waktu, betul? 3 waktu. So 3 waktu cukup untuk cover all the 6.2. Okay guys? Alright. Okay, cikgu. Cikgu memang kata senang. Ya betul. Ya betul Rohini. Memang senang pun. Tak percaya cuba tanya dengan 3A4. 3A4 kan dah sampai tajuk berapa dah dengan Cikgu Awi kan? Yang nak susah tu sikit dekat bahagian tangent tu nanti. Nak kena fahamkan tangent tu. Okay, so yang belum isi kehadiran, pastikan awak isi kehadiran. Okay, sebelum awak keluar. Okay, dan untuk hari ni dah itu sahajalah. Okay, ada soalan? Ada soalan? Tak ada, cikgu. Tak ada, cikgu. Okey, baik, terima kasih. Okey, cikgu nak maklumkan dekat awak features yang barulah dalam Google Meet ni. Okey, kalau awak tengok sekarang ni dah ada features yang baru. Google Meet dia boleh terus buat breakout rooms. Kalau sebelum ni yang cikgu buat breakout rooms dengan awak tu, cikgu gunakan orang kata extension. Sebab tu awak akan dapat link-link berbeza untuk setiap kumpulan. Jadi selepas ni kalau cikgu nak buat aktiviti kumpulan, okey, awak akan masuk Google Meet macam biasa dan cikgu terus akan breakoutkan awak dalam macam contoh Okey. Cikgu akan terus pecahkan awak ikut kumpulan, gunakan link yang satu link ni sahaja. Tak ada dah link-link yang macam yang kita gunakan sebelum ni. Okey, nanti bila-bila perlu nanti cikgu akan buat dengan awak lah untuk group activities. Means that nanti group nanti kena buat group yang baru lah. Okay, sebab cikgu tengok bila 3 kelas macam previous class, bila dah banyak group memang cikgu tak sempat lah. Cikgu tak sempat nak go through one by one group. Nanti cikgu akan fikirkan berapa group yang cikgu akan create, okay, untuk pecahkan awak. Okey, nanti cikgu akan maklumkan kemudian. Okey, dan satu lagi, semalam cikgu rasa cikgu hantar juga dekat this group, okey, tentang Google Meet dah ada attendance reports. Okey, dalam attendance reports tu ada siapa nama yang masuk, pukul berapa awak masuk, berapa lama awak berada dalam Google Meet, pukul berapa awak keluar, semua ada dalam attendance reports tu. Jadi cikgu galakkan awak guna IDMOE lah. Okey, cikgu galakkan guna IDMOE supaya mudah untuk cikgu trace lah siapa yang betul-betul masuk dalam online kelas ni. Maksudnya masuk kelas secara online. Okey, right. So itu sahajalah daripada cikgu. Okey, ada soalan? Tak ada? Tak ada? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey, so jaga diri Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Ya, Thank you, welcome. Thank you, teacher. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey.